Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita baca doa sikit di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang yang sentiasa mendapat syafaat penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hsyurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi yang terpilih. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami akan wajah Nabi engkau, Rasul engkau, kekasih engkau, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan segala amal ibadat yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kemaafan dan kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik di dalam agama kami di dunia dan juga di akhirat. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah, kita akan sambung kitab kita, kitab Hidayatus Salikin. Kitab ni Hidayatus Salikin insya-Allah. Baik, kita akan sambung muka surat 106. Masih lagi dalam bab solat sunat-sunat rawatib. Makna dia sembahyang sunat sebelum dan selepas solat fardu. Makna dia kita akan baca tajuk fasal yang ke-8. Tajuk yang ke-8 pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat. Makna dia kita menguraikan tentang solat-solat sunat rawatib. Makna dia solat apit sembahyang fardu kita, sunat qabliyah dan juga sunat ba'diyah. Di antara solat sunat rawatib yang amat dituntut kita lakukan selain kita melaksanakan solat fardu, kemudian kita melaksanakan salat qada fardu dan juga kita hiaskan salat kita dengan salat-salat sunat. Jadi bila kata kita buat salat ni, yang pertama salat fardu kita, yang kedua kita kena selalu buat sembahyang fardu qada. Makna dia kita qada sembahyang-sembahyang kita yang lalu. Kemudian selain kita laksanakan sembahyang qada salat fardu, dan kita nak hias orang kata apa, solat kita, tiang agama kita, rumah kita kan, kita kena banyakkan sembahyang sunat, sembahyang salat sunat. Di antara yang amat dituntut kita laksanakan adalah sunat rawatib. Sunat rawatib yang apit solat kita di antara sunat sebelum qabliyah dan ba'diyah. Jadi sebelum kita nak sambung tajuk kita hari ini, insya-Allah Ustazah nak bagi satu hadis ada dua hadis berkenaan dengan kebetulan kita berada pada hari Jumaat. Bila kita berada pada hari Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Dituntut kita perbanyakkan selawat. Terutama di pagi hari ini, di pagi hari ini waktu duha ni, sekurang-kurangnya 10 kali itu mesti kita kena berselawat. Tapi kalau kita boleh perbanyakkan 100, 200 ataupun 1000 kali, khusus untuk hari Jumaat pagi dan petang. Maknanya dia waktu duha, selepas subuh dan juga selepas asar. Baik, kita tengok hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, barang siapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat, khusus untuk hari Jumaat. Makna dia khusus untuk hari Jumaat. Nak selawat apa? Selawat apa pun boleh. Terutama selawat Ibrahimiyah. Tak gitu dah cerita. Barang siapa berselawat kepadaku pada hari Jumaat 200 kali. Makna dia kita buat ikut kemampuan kita. Tapi kalau kita ikut hadis Nabi, khusus pada hari Jumaat, kita cuba dapatkan 200 kali. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni baginya dosa dia, dosa kita ni. Allah ampunkan dosa kita sebanyak 200 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hanya sedikit saja berselawat, hanya 200 kali sahaja. Kalau lebih banyak ganjaran. Kalau kita mampu sikit pun dapat ganjaran, dapat rahmat Allah, dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ikut hadis Nabi, Nabi kata kita cuba buat 200 kali, insya-Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita selama 200 tahun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Insya-Allah mudah-mudahan memberi kekuatan kepada kita hari ini Jumaat. Memberi kekuatan kepada kita, ya Allah, aku nak selawat. Bukan sekadar 200 kali, tapi aku nak lebihkan selawat aku pada hari Jumaat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa yang selawat yang kita nak bawa? Selawat ni banyak. Banyak selawat, ada selawat pendek, ada selawat panjang. Digalakkan kita berselawat, kita ambil selawat panjang dalam 10 kali dah cukup. Contoh kita nak ambil selawat apa? Selawat yang terbaik kita amalkan adalah selawat Ibrahimiyah. Tu kita baca dalam tahiyat akhir tu. Bila kita baca dalam tahiyat akhir tu selawat Ibrahimiyah, kita bawa 10 kali. Kita ambil 10 kali. 10 kali bawa yang panjang, sebab seafdal selawat, sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat yang kita bawa dalam sembahyang fardu, sembahyang sunat kita tahiyat akhir tu, yang tu nama dia selawat Ibrahimiyah. Bawa 10 kali, yang selebihnya bawa yang pendek. Ikutlah nak bawa selawat Ummi ke, Ummi pun panjang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, panjang juga. Kalau nak pendek lagi, nak banyak kan? Nak banyak, lepas tu nak pendek lagi. Yang paling pendek, Allahumma salli ala, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Tu paling pendek. Lepas tu kita pula rasa buat pendek kan? Allahumma salli alaih pun boleh. Tapi hak tu paling pendek lah. Tapi kita nak bawa yang biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang tu pun dah okey dah. Tak mau bawa yang tu, bawa selawat Jibril. Yang kita duk selawat selalu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia selawat Jibril. Bawa saja yang mana pun yang kita suka. Cuma permulaan kita ambil yang afdal. Kita ambil yang afdal. Yang afdal, yang lebih baik, kita bawa oleh sekurang-kurangnya 10 kali selawat Ibrahimiyah. Boleh tak Ustazah nak bawa selawat lain? Boleh. Selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, selawat nariyah ke, selawat badariyah ke, terpulang. Ada banyak selawat, susun semua selawat. Ataupun bawa 10 tu kan. Selawat yang pertama, selawat Ibrahimiyah, susun. Satgi selawat ni, satgi selawat ni sampai 10 ke 20 kali, baru kita sambung dengan selawat yang pendek.
Macam tu cara kita nak selawat tu, cara ustazah lah. Cara kita nak selawat, kita nak semua. Kan kita nak selawat semua, kita nak selawat kan. Kita nak bawa semua. Bawalah hak mula tu satu-satu, kemudian sambung selawat yang biasa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada satu hadis Nabi lagi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku. Yang tu kena pergi Madinah lah. Kena pergi Madinah masuk Raudah. Nabi kata barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku, makamku, maka aku mendengarnya. Kita pergi ziarah Madinah, kita duduk di Masjid Nabawi, kita masuk Raudah, duduk di hadapan Nabi, di sebelah makam Nabi. Nabi dengar bila kita berselawat kepada Nabi. Terus Nabi bagi syafaat kepada kita. Yang tu kalau kita dijemput menziarahi pun, Nabi kata barang siapa berselawat kepada aku dari jauh, mana dia dari Malaysia. Kita selawat ni dalam majlis ilmu pagi ni. Pagi Jumaat ni kita duduk dalam masjid ni, kita selawat. Barang siapa berselawat kepadaku dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat. Jadi selawat kita ni siapa dengar? Malaikat akan tunggu bila kita berselawat. Barang siapa berselawat kepadaku, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh, maka selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku. Malaikat bawa sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia kerja kita selawat saja. Jadi Allah utuskan para malaikat untuk bawa persembahkan selawat kita tu. Pergi kat siapa? Bawa dipersembahkan kepada siapa? Disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia dicukupkan. Bila kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kelebihannya? Kelebihan dia, ia dicukupkan urusan keduniaan kita dan juga urusan keakhiratan kita. Dunia akhirat segala urusan kita Allah permudahkan. Dan aku, kata Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sebagai saksi, Nabi sebagai saksi dan pembela baginya. Makna dia walaupun kita selawat daripada Malaysia, daripada masjid, daripada rumah kita, perantaraan malaikat, dia hantar apa? Allah kurniakan apa? Allah utuskan para malaikat, perantaraan selawat kita tu dibawa, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi akan memberi syafaat kepada kita. Sekian-sekian nama, selawat di mana, tempat di mana, semua siap. Malaikat bawa pergi jumpa Rasulullah, pergi sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi memberi syafaat kepada kita, dan Nabi adalah sebagai saksi kata kita ni berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah akan kurniakan rahmat kepada kita. Allah akan beri kasih sayang kepada kita. Allah akan selawat kepada kita. Makna dia Allah akan jaga kita, pelihara kita, bagi rahmat kat kita. Allah akan berselawat kepada kita balik. Bayangkan sekali kita selawat kepada Nabi, 10 kali Allah selawat kat kita. Bayangkan kalau kita bawa 200 kali, darablah dengan 10. Banyak Allah bagi rahmat kepada kita, Allah bagi kasih sayang kepada kita, dan Nabi memberi syafaat kepada kita. Sebab apa? Kita nak masuk syurga dengan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena minta ke Allah setiap hari, ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta bukan diri kita saja, seluruh ahli keluarga kita, adik-beradik kita, sahabat kita, jiran kita, semua ni sahabat-sahabat yang hadir pada hari ni dan yang live bersama dengan Ustazah, Allah kurniakan syafaat kepada kita, syafaat untuk kita masuk syurga Allah bersama-sama, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, 2 hadis tu sebagai kekuatan kita nak
teruskan diri kita sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, kita masuk tajuk kita 106. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok sabda Nabi SAW, muka surat 106 nah. Man salla arba'a raka'atin ba'dal isya'il akhirati qara'a fir rak'atainil ulayataini qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qara'a fir rak'atainil akhirataini tabarakalladzi biyadihil mulk ataupun alif lam mim tanzilu surah sajadah wa alif lam mim tanzilu sajdatu kutiba lahu ka arba'i raka'atin min lailatul qadri. Rawahu Tibrani. Hadis rawahu Tibrani. Sabda Nabi SAW, apa Nabi abang kat kita? Barang siapa solat 4 rakaat, ni solat sunat rawatib ni, makna dia semayang sunat selepas solat fardu isyak. Barang siapa solat 4 rakaat kemudian daripada solat isyak, makna dia kita semayang isyak, habis isyak kita semayang sunat 4 rakaat. Yang akhir padahal dia membawa di dalam 2 rakaat pertama itu akan, makna dia 2 rakaat pertama tu, 2 rakaat pertama dia sembahyang sunat selepas isyak, boleh saja niat dia sahaja aku sembahyang sunat sunat isyak ba'diyatan pun boleh. Kalau kita nak niat sahaja aku sembahyang sunat selepas isyak, kalau bahasa Melayu lah, sahaja aku sembahyang sunat selepas isyak 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, makna dia kita buat 2 rakaat bagi salam, buat lagi 2 rakaat bagi salam, makna dia 4 rakaat 2 salam. Macam mana kita nak buat? Rakaat yang pertama sembahyang sunat ba'diyah selepas isyak, rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua dia membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dia memang lain slow, dia terpadam lah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makna dia selepas isyak selalu kita buat sunat ba'diyah kan 2 rakaat. Ada yang buat 4 rakaat, ada yang buat 4 rakaat 1 salam. Yang ni hadis Nabi ajak kita buat 4 rakaat 2 salam, ikut hadis Nabi. Jadi kalau kita nak buat hadis yang lain pun ada lagi hadis yang lain, tapi ni hadis yang diajar oleh, yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bangun pula 2 rakaat lagi, bangun 2 rakaat lagi, kita niat sahaja aku semayang sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah sekali, baca surah Al-Mulk, Tabarakallazi. Makna dia tak payah baca adalah selepas isyak sekali lagi, sebab kita dah baca di dalam sembahyang. Kalau dah hafaz, bacalah. Rugi dah tak baca kan, sebab dah hafaz. Tapi kalau siapa tak hafaz, tok Quran di depan. Lah ni kan ada Quran besar, Ustazah pun ada Quran besar, tok depan kita kan, dia ada stand dia kan, tok depan baca. Ustazah muka surat dia lebih lagi kan, macam mana nak buat? Dia double pula Quran sebelah lagi. Ikut kita lah. Tapi kalau tak mau, boleh tak baca kuliah juga? Boleh. Rakaat tadi yang pertama kan kita baca kuliah, Fatihah kulallah. Rakaat kedua nak baca Al-Mu'tazah, tak hafal lagi, baca kuliah juga. Kuliah, Fatihah qul huwallahu ahad. Tapi kalau Nabi kata, kalau nak macam hadis Nabi lah, nak macam hadis Nabi kata untuk rakaat yang kedua tu pula surah Al-Fatihah, rakaat pertama surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk sampai habis lah. Kemudian rakaat yang kedua baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah As-Sajadah.
Surat sajadah. Ustazah, sajadah lagi Pak ni. Lebih kurang lah. Sama 30. Al-Mulk. Al-Mulk ada berapa ayat? 30 ayat. Sajadah 30 ayat. Apa dia? Oh, dah. Dah. Orang balik habis, kita tak balik lagi. Balik buat di rumah. Sembahyang sunat boleh buat di rumah, tidak ada masalah. Kita balik pada masjid, sambung di rumah kita. Rajin dengan tak rajin saja. Tapi kalau kata nak buat di masjid, memang orang balik dah lah. Oh, lepas tak tunggu dah lah. Kira nak tutup lampu lah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab surah Al-Mulk dengan surah As-Sajadah itu adalah surah amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang waktu malam kita digalakkan baca 4 surah. 4 surah kan? Al-Mulk, As-Sajadah, Al-Waqi'ah dengan Ad-Dukhan. 4 surah tu. Jadi kalau kita dah bawa dalam sembahyang sunat selepas Isyak, dah siap dah Al-Mulk, dah siap dah As-Sajadah, tinggal 2 surah lagi je. Al-Waqi'ah ni digalakkan baca selepas maghrib. Habis-habis maghrib tu, kalau selepas buat sunat ba'diyah, selepas buat sunat awabin, ada masa, terus baca Al-Waqi'ah. Kemudian lepas Isyak baru Al-Mulk dengan As-Sajadah. Ada masa lagi sambung Ad-Dukhan. Kalau tak sempat, esok pagi bangun tahajud pula sambung. Jadi selagi tak habis waktu Isyak, tak terbit fajar sadiq, tak masuk waktu subuh, dikira malam, dikira waktu sembahyang Isyak. Jadi bacalah. Dan kalau kita boleh amal 4 surah ni. Ustazah bila sebut ni, Ustazah teringat satu makcik duduk dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Taman Haruan. Lama dah Ustazah tak WhatsApp dia. Teringat kat dia ni. Ustazah panggil mak kat dia. Mak kat dia sebab dia rasa umur dia 70 ke 70 lebih macam tu. Dia tak pernah tinggal 4 surah ni. Tak pernah tinggal. Kalau kata Ustazah pernah buat kelas online. Dia nak masuk kelas Ustazah. Tapi dia kata, Ustazah, makcik teringin nak masuk kelas Ustazah, tapi makcik nak perhabis 4 surah ni. 4 surah ni wajib, jadi kewajipan dia setiap hari. Setiap hari memang dia akan baca 4 surah ni. Orang dia lembut saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teringat ni, bila sebut dia teringat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada dia. Amin. Baik, tak habis lagi hadis tadi. Nescaya. Yang ni ambil bawah dia tu. Garis sikit tu. Nescaya disuratkan baginya. Apa maksud disurat? Apa maksud disuratkan? Kataballahu lahu, dituliskan amalan ibadat dia tu di mana? Kitab kita sebelah kanan. Kitab kebajikan kita sebelah kanan. Nescaya disuratkan baginya seperti dia salat 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak dapatkan malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tak berapa hari dah. Bulan 3 ni. Kita kena, orang kata, tunggu betul 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan kita tak tahu rahsia Allah. Malam Lailatul Qadar tu malam ganjil 21 sampai 29, kita tak tahu. Kesemua malam ganjil tu kita beribadat. Yang ni kelebihan dia, ganjaran dia. Seperti, makna dia kalau kita boleh buat sunat macam ni, macam yang Nabi ajak kita, seperti kita salat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tahulah kita sempat ke tak bulan Ramadan tahun depan. Berapa hari lagi ya tahun depan? Ustazah lahir 12 Ramadan. Tak tahulah dan raya ke tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bulan Islam 12 Ramadan. Anak Ustazah yang sulung 2 Ramadan. Bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mai Ramadan diketak. Ketak bukan pasal apa. Bukan pasal takut tak ada raya. Takut mati kan. Bukan takut mati, memang kita semua kena mati. Kita kena ingat mati. Tapi mai Ramadan tu, kita lebih, orang kata apa, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila-bila masa saja Allah akan jemput kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tazabur balik umrah aja minggu lepas, hari Selasa minggu lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajat nak mati di Mekah Madinah, tak tahulah di mana sahaja. Allah bagi mati, alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Demikianlah hamba nakal hadis ini daripada kitab yang bernama Iqazul Qawabili Littaqarrubi bin Nawafili, karangan Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Qudri rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah hadis yang mana dibawa mai di dalam kitab yang bernama Iqazul Qawabili Littaqarrubi bin Nawafili. Makna dia dalam kitab ni kemudian dibawa mai dimasukkan dalam kitab Hidayatus Salikin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Ya. Dua-dua. Dua bagi salam, buat pula dua. Sebab tu dia tulis dalam hadis ni, cuba tengok. Dia kata membaca di dalam 2 rakaat. 2 rakaat tu kita buat 2 lah bagi salam. Kemudian dia kata dan kemudian ia akan surah seterusnya, buat lagi 2 rakaat baru masuk tabarakalazi tu dengan alif lam mim tanzil. Makna dia kita buat 2-2 kalau ikut hadis ni. Tapi kalau kita nak buat, kalau kita tak hafal surah Al-Mulk dengan sajadah, kita boleh baca Fatihah Quliyah, Fatihah Qulullah, tapi buat 2-2 juga. Tapi kalau kita nak buat 4 tu, yang 4 direct tu pun boleh. Tapi yang tu dia ada kelebihan lain. Dia ada hadis Nabi, banyak hadis Nabi. Jadi di antara hadis Nabi berkenaan dengan salat 4 rakaat selepas Isyak, antara dia ni salah satu hadis Nabi yang Nabi ajak kita buat. Jadi kita ikut kemampuan kita lah. Tapi kalau kita nak buat satu lagi hadis Nabi tu, dia beri dia cerita tentang ganjaran yang lain. Makna dia kalau kita nak, kalau kebanyakan hadis yang masyhur, hadis ni lah. Kalau kita nak rasa macam bila kita buat 4 rakaat 2 salam tu, kita ikut surah-surah yang Nabi bagi, tak mampu ikut surah yang kita boleh, ganjaran dia seperti kita salat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Dia macam tu. Ada hadis yang lain pula sama juga seperti kita salat dalam malam Lailatul Qadar juga, yang tu boleh juga 4 rakaat 2 salam. Tapi kalau 4 rakaat 2 salam, 4 rakaat 1 salam. Kalau 4 rakaat 1 salam, kalau kita nak baca ke-4 rakaat tu surah, makna dia tidak ada tahiyat awal. Tapi kalau kata kita nak baca 2 surah, kita baca Fatihah, baca surah, kemudian kita yang macam kita sembahyang biasa, 2 rakaat kemudian kita baca Fatihah tak baca surah, kita buat tahiyat awal. Mana-mana pun boleh. Sebab tahiyat awal juga sunat ab'ad. Makna dia kalau kita sembahyang sunat, buat tahiyat awal pun boleh, tak mau buat tahiyat awal pun boleh untuk 4 rakaat. Kalau 2 rakaat memang tak ada tahiyat awal lah kan. Kalau 4 rakaat dia ada tahiyat awal. Nak buat pun tak apa, tak mau pun tak apa, terpulang. Tapi kalau kita rasa kita memang dah hafal surah Al-Mulk, dah hafal sajadah kan, buat je lah. Buat saja insya-Allah. Sebab di antara kelebihan lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang sunat hajat, sembahyang hajat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang hajat ni 2 rakaat seperti salat hajat yang diamalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ada lagi? Nabi Isa ada tak? Ada tak di dunia ni? Ada. Ada atas langit. Kau jawab ada atas langit. Dan Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi. Itu di antara tanda-tanda kiamat besar apabila Allah keluarkan Dajjal. Bila Allah keluarkan Dajjal, Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah akan turunkan dulu Imam Mahdi. Imam Mahdi, kemudian Allah akan keluarkan Dajjal daripada perut bumi kan. Kemudian Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk apa? Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke dunia ni akan, orang kata apa? Di antara je Nabi Isa dengan Imam Mahdi lah yang akan membunuh Dajjal. Kalau kita tengok dia punya kisah tentang tanda-tanda kiamat besar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Mahdi lah yang akan membunuh Dajjal. Di mana? Di Palestin, tak jauh dengan Baitul Maqdis, yang dinamakan satu tempat ni dinamakan Bab Lut. Di situ insya-Allah lah kalau ikut
apa yang diceritakan di dalam kitab lah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara solat, solat hajat kita boleh buat. Solat hajat 2 rakaat saja. Boleh buat selepas Isyak. Selepas kita buat sunat rawatib, ataupun di tengah malam, ataupun waktu duha ni boleh. Sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Yang diamalkan, yang diamalkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Dengar cerita tu? Nabi Isa alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi Nabi Isa buat sembahyang sunat hajat ni 2 rakaat. Jadi kita bukan nak minta menghidupkan orang mati kan. Kita minta, ya Allah makbulkan hajat kita, permintaan kita. Allah panjangkan umur kita, Allah limpah rezeki pada kita, Allah bagi kita sihat. Hajat kita di antara solat yang pure orang panggil kan, yang terbaik. Dan saya ingat lagi, solat sunat hajat ni diajar oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Cuba belik tengok Tengok dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ada di antara dia solat sunat hajat 2 rakaat. Seperti sembahyang sunat hajat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nak baca apa? Niat biasa sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Tunai kerana Ta'ala. Rakaat pertama Fatihah. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, surah As-Sajadah. Dia mula As-Sajadah dulu. Bukan. Di Al-Mulk dulu. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk. Rakaat kedua sama macam ni juga. Surah Al-Fatihah, surah As-Sajadah. Makna dia kita buat sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Siapa yang betul-betul berhajat. Contoh nak pergi haji tahun ni kan. Panggil lah ke haji kan? Ada yang dah dapat dah kan? Tak dengar lagi? Dia masih lagi dalam kursus kan. Hari esok dah ada kursus haji Ustazah di Masjid Ayat Merah. Jadi kita buat solat sunat hajat ni 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah Al-Mulk, rakaat kedua Fatihah surah As-Sajadah. Sama macam sembahyang sunat selepas Isyak. Tapi yang tu sembahyang sunat tu kita amalkan untuk Allah makbulkan hajat kita, permintaan kita. Antaranya kita nak pergi haji, siapa yang tak pergi haji lagi? Minta Allah panjang umur, minta bagi kita sihat, mintalah apa segala hajat yang kita nak. Kalau solat hajat ni yang pure-pure, antara dia solat hajat 4 rakaat, sebaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Itu pure juga. Kemudian sembahyang sunat hajat ni yang amalan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada satu lagi solat hajat 2 rakaat. Dia kena baca surah ni 40 kali. Ustazah tak ingat dia punya ayat dia, nanti Ustazah tengok balik. Tapi yang tu pun boleh. Tapi yang paling mudah 2 ni lah. Baca surah Ikhlas 100 kali, baca surah Al-Mulk atas dengan sejadah ni 2 rakaat juga. Ayat ni paling mudah. Dan di antara salat sunat hajat yang orang panggil yang pure lah, yang afdal, yang betul-betul kita berhajat nak sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung sikit lagi. Pukul berapa? 9.57. Baik, kita sambung hadis yang seterusnya, muka surat 107. Wa hafiz ala 4 raka'atin ba'da salatil isya'i fa inna fiha fadlan kathiran liqaulihi alaihi salatu wassalam 4 ba'dal isya' kamislihinna min lailatul qadr. Ini hadis yang lain pula berkenaan solat selepas Isyak. Wa rak'atu fi lailatul qadri ta'dilu 30,000 rak'ati fi ghairiha minal layali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peliharakan olehmu atas mengerjakan solat 4 rakaat kemudian daripada Isyak. Nabi pesan kat kita, peliharalah, maknanya Nabi suruh kita buat. Kalau mampu buat, peliharalah kata Nabi. Jagalah salat 4 rakaat selepas Isyak.
maka bahwasanya di dalamnya itu ada kelebihan yang amat banyak, kerana sabda Nabi SAW, salat 4 rakaat kemudian daripada salat Isyak itu seumpama salat daripada Lailatul Qadar. Makna dia walaupun kita buat 4 rakaat 1 salam ke, 4 rakaat 2 salam ke, janji selepas Isyak, kelebihan dia seperti kita sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Dia macam tu. Dan 1 rakaat solat pada malam Lailatul Qadar, dia abang pula kelebihan dia lagi. Dan satu rakaat kita solat pada malam Lailatul Qadar itu menyerupai pahala ganjaran kita solat pada malam Lailatul Qadar. Cuma bila kita sembahyang sunat selepas Isyak, kita dapat kelebihan ganjaran pahala dia. Tak samalah macam kita sembahyang dalam malam Lailatul Qadar, tetapi ganjaran pahala dia tetap dapat, tetap sama. Dan 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu menyerupai 30,000 rakaat pada malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. Kalau kita solat pada malam Lailatul Qadar, ganjaran pahala kita dapat, kita sembahyang 4 rakaat dapat seperti ganjaran 30,000 rakaat. 30,000 rakaat seperti kita sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Dan ganjaran pahala yang kita dapat bila kita sembahyang 4 rakaat selepas Isyak sama. Ganjaran pahala dia. Walaupun bukan bulan Ramadan, walaupun bukan malam Lailatul Qadar, tetapi ganjaran pahala kita dapat seumpama kita salat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar, ganjaran dia seperti kita salat 30,000 rakaat pada malam yang lain. Makna 30,000 rakaat tu pada malam yang lain ganjarannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu hebatnya salat 4 rakaat selepas Isyak. Waktu itulah mengantuk, waktu itulah nak tidur, semua ada lah. Nak tidur, mengantuk, macam-macam Jadi kita orang kata, walaupun ibadat tu sikit tak banyak kan, kita cuba setakat mana kita mampu. Jadi bila kitab ajak kita, Imam Ghazali bawa mai kat kita tentang kelebihan-kelebihan, terutama salat-salat sunat rawatib, terutama salat sebelum Zuhur, selepas Zuhur, sebelum Isyak, selepas Isyak, terutama salat 4 rakaat selepas Isyak. Jadi kalau kita dah buat salat 4 rakaat selepas Isyak, kita tak mau buat sunat hajat, tak apa dah. Kalau kita nak buat sunat hajat, kita buat pula di sepertiga malam. Boleh tak sunat hajat nak buat siang waktu duha ni? Boleh. Boleh tak sunat hajat nak buat selepas Zuhur? Boleh. Cuma piau dia di sepertiga malam. Boleh. Lepas Isyak nak buat solat hajat, boleh tak? Boleh. Boleh. Selagi kita mampu, buatlah setakat mana kita mampu, insya-Allah. Setelah itu sambung dalam kitab. Setelah itu engkau kerjakan salat witir, dan sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat. Witir ada 11 rakaat. Jadi kita buatlah setakat mana kita mampu, paling sikit 1 rakaat. Dan sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang sempurnanya, buat 3 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat bagi salam. Boleh tak kita nak buat witir 3 rakaat 1 salam? Boleh tak? Boleh. Tak perlu buat tahiyat awal. Direct terus. Mayang sunat witir, niat 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Dan rakaat ketiga tu kita nak baca surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Jadi tak perlu tahiyat awal. Sebab kita nak baca ketiga-tiga rakaat, kita nak baca surah. Jadi kalau kita sembahyang 3 rakaat, ada dah tahiyat awal? Ada. Tapi kita nak baca rakaat yang ketiga tu nak baca surah. Jadi kita tak perlu buat tahiyat awal, sekadar tahiyat akhir. Sebab tahiyat akhir adalah rukun. Tahiyat awal sunat apa? Sunat ab'ad. Walaupun ab'ad sunat yang dituntut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Al-Fatihah. Ini surah yang Nabi baca. Nabi galakkan kita baca waktu kita sembahyang witir. Boleh sembahyang witir selepas Isyak kalau kita rasa kita tak mampu nak bangun malam.
Tapi kalau kita rasa insya-Allah kita mampu bangun malam, witir buat di akhir malam. Kita saja tahu diri kita. Betul tak? Orang tak tahu diri kita. Kita contoh kita nak sembahyang isyak, aku nak buat witir ke tak lagi ni. Tapi kalau kita rasa insya-Allah kita mampu bangun malam, janganlah buat lepas isyak. Sebagai lagi di sepertiga malam lepas tahajud tak boleh buat dah. Jadi kalau afdal sunat witir ni di akhir malam sebelum masuk waktu subuh. Tapi takut kita tak buat langsung, kita buat selepas isyak. Kalau kita rasa kita tak mampu nak bangun di sepertiga malam, kita tak mampu nak bangun di akhir malam. Tapi kalau kita rasa insya-Allah kita mampu bangun di akhir malam, witir bawa ke akhir malam selepas selesai salat tahajud. Selepas selesai sunat taubat, baru kita akhiri dengan sunat witir. Jadi, ya. Buat satu. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kalau buat satu, lepas isyak, lepas tu bangun lepas waktu tahajud nak buat lagi tak boleh dah. Makna dia siapa yang dah buat selepas isyak, kira lepas isyak je lah. Selepas tahajud dia tak buat dah lah. Dia cuma bangun buat tahajud. Macam Ramadan lah. Ramadan kan kita buat witir selepas tarawih kan. Tu setengah-setengah orang dia pun tak buat witir selepas tarawih. Tapi afdalnya tarawih, sempurnanya witir. Itu untuk Ramadan. Tapi kalau untuk bulan-bulan lain, tanya diri kita. Aku bangun malam ke tak? Bangun malam, akhirkan witir. Rasa tak mampu, bangun juga malam tapi tak tahu nak bangun ke tak. Jaga ke tak. Buat siap-siap. Terpulang pada diri kita. Kita yang tahu diri kita. Tanya diri kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi ajak kita. Sambung lagi dalam kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat yang pertama. Sembahyang witir tu Nabi baca surah apa? Surah Al-Fatihah, Sabbihis. Sama Ustazah pi Mekah pun Imam Syekh Abdul Rahman Sudais pun baca surah yang sama. Kalau witir saja Sabbihis rakaat yang pertama. Ustazah tak hafal lah. Tak hafal baca surah yang hafal. Bubuhlah kuliah ke apa ke bubuh je. Baca je tak ada masalah. Tapi ni surah yang Nabi ajak. Nabi ajak kita Sabbihis rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua baca surah Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Kaza tak boleh Sabbihis, tak ada masalah. Rakaat pertama Fatihah qul ya, rakaat kedua Fatihah Allah. Lagi satu rakaat lagi, tak apa, satu rakaat lagi sama juga, ulang balik. Fatihah, qul huwallah, falaq, an-nas. Boleh ke ulang? Boleh. Nak ulang 10 kali pun boleh surah qul Allah. Lagi baik, lagi afdal, lagi banyak ganjaran dia. Kalau tak boleh Sabbihis, kalau boleh bacalah Sabbihis, terpulang pada kita ikut kemampuan. Sehingga kan kita solat ni surah ni adalah sunat. Membaca surah adalah sunat hai'ah. Jadi kalau kita sembahyang, ustazah surah mu tak reti, tak hafal, reti surah Ikhlas saja, baca. Semayang fardu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, semayang sunat ke, semua Fatihah qul Allah. Rakaat kedua Fatihah qul Allah. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah. Baca surah dapat pahala. Baca pula surah Al-Ikhlas. Kita memuji Allah. Kita memuji Allah. Allah itu yang esa, yang satu. Kita cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi hebat, lagi ganjaran. Tapi kalau dah boleh surah lain, bacalah. Kelebihan banyak surah. Tapi rasa ustazah nak baca qul Allah je, ikut suka. Sebab tu kita ada salat hajat 4 rakaat 2 salam ataupun 4 rakaat 1 salam, Fatihah, surah Ikhlas sahaja 100 kali. Sebab ganjaran membaca surah Al-Ikhlas tu masya-Allah, tabarakallah, hebat. Hebat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung lagi takbir gitu. Dan pada rakaat yang ketiga, rakaat yang terakhir, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Bagi salam, selesai sembahyang witir kita.
Kita beramal dengan surah witir, insya-Allah Allah limpah rezeki kepada kita, Allah pelihara kita, Allah jaga kita, insya-Allah. Kelebihan sunat witir sebab sunat witir merupakan amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah paling sikit satu. Tak dan dah ustazah, dan satu pun tak apa. Allah kira. Afdal 3. Rajin sebelah. Buat sebelah. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam sampai 10 rakaat, 5 kali salam. Last kali 1 rakaat, 1 salam. Jadi ada 6 salam. Berapa salam? 6 salam. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi witir hanya bermula selepas Isyak sehinggalah sebelum terbitnya fajar sadiq, masuknya waktu subuh. Jangan ada buat siang pula witir kan. Witir malam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada masa lagi, kita sambung sikit lagi. Muka surat 108. Dan yang terlebih akmalnya, akmal tu makna dia sempurna. Akmal tu bahasa Arab tu. Akmal makna dia sempurna. Dan yang terlebih sempurna daripada itu 5 rakaat. Maya witir 5 rakaat pun sempurna. 1 boleh, 3 afdal, 5 sempurna. Dan yang terlebih sempurna daripada itu 7 rakaat. Buat 7 pun boleh. Dan yang terlebih sempurna lagi 9 rakaat. Dan yang terlebih sempurna lagi 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak salat witir. Paling banyak salat witir hanya 11 rakaat sahaja. Jangan duk menambah pula. Pergi tambah jadi 13, jadi 15 ada lah, sampai 11 sahaja. Sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada separuh malam bulan Ramadan. Kalau separuh malam bulan Ramadan, kita kan semayang tarawih, semayang witir, hari malam yang ke-16 sampailah akhir Ramadan, kita baca doa kunut. Di Mekah pun baca lagi panjang. Masya-Allah, tabarakallah. Kita solat tu baca surah kan, baca apa? Ayat Al-Quran panjang. Doa kunut tu lagi panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna dia 10 malam terakhir tu, setiap malam, pengalaman Ustazah pi umrah baru ni lah, bulan Ramadan, setiap malam doa kunut, masya-Allah. Siapa tak larat sedia kursi. Boleh duduk tak? Boleh, sembahyang sunat tak ada masalah. Sebab witir dia, kunut dia, masya-Allah, kunut masuk sekali dengan doa nah, dan di antara doa yang selalu Ustazah dengar lah waktu tarawih, sama ada imam, selalunya Ustazah dengar imam Syekh Abdul Rahman Sudais lah, imam pertama tu kan, dia akan baca doa mohon syurga Allah, muka surat 71 tu. Ustazah baca, Ustazah dengar, masya-Allah. Imam besar Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais pun baca doa tersebut, muka surat 71. Jangan tak baca pula hari ni Jumaat. Tanda ke tak? Baca ke tak? Yang tu saya nak tanya. Bacalah. Kalau perasan kita pergi umrah, dalam buku gantung kita buku doa, kan, buku doa ada doa ni, tetapi dia tak boleh satu doa tu, dia putus-putus. Doa ni 2 rakaat dia buat dalam pusingan ke berapa, 2 rakaat ni pusingan yang ke berapa. Doa yang paling masyhur tu, yang paling masyhur, buka Ustaz, muka surat 71. Tu right sikit, tanda sikit. Yang selalu Ustazah dengar imam besar Masjidil Haram baca, Masjid Nabawi pun sama. Baru ni kan, khutbah Jumaat kan, akhir tu ada doa dia. Masjidil Haram sama, Masjid Nabawi sama. Ustazah dapat dua-dua solat Jumaat tu, doanya ada. Tengok muka surat 71. Doa apa yang paling masyhur, yang selalu dengar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rangkap yang ketiga tu. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis sikit kat situ. 1 2 3 4, baris yang keempat. Cuba tengok baris yang keempat, muka surat 71. Kitab Hidayatus Salikin. Banyak kali dah, bukan untuk ni Ramadan, hari tu sebelum Ramadan ni Ustazah Peter kini solat Jumaat, di akhir solat Jumaat tu doa, ada doa ni. Dalam tawaf kita ada, sa'i kita pun ada. Kalau kita baca doa dalam buku gantung tu, doa yang masyhur tu kan, kadang kita tak perasan, tapi kalau kita ada amal doa ni, ini doa dia.
Doa, dia katakan doa ni doa, kata Allahyarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, doa mohon syurga Allah. Tapi yang panjang ni lah. Tapi ni doa yang selalu dibaca. Tu baris yang keempat. Buat kurungan sikit. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma ista'azaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kat situ. Okey, tengok makna dia di bawah. Yang last sekali tu. Bawah aku memohon, yang bawah sekali tu. Aku memohon kepadamu ya Allah akan segala kebaikan yang telah, muka surat 72. Nampak tak makna dia? Ambil daripada bawah sekali itu kurungan. Yang bawah sekali kurungan. Aku memohon. Makna dia tadi tu. Aku memohon. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka tu. Aku memohon kepadamu ya Allah akan segala kebaikan yang telah dipohon. Cuba garis tanda. Baca makna dia tu. Nak faham maksud dia tu maksud apa? Yang dipohon oleh hambamu. Doa yang kita baca tadi tu, doa Allah mohon, kita mohon kebaikan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di seisi dunia, seisi akhirat. Tu hebat, nah? Yang dipohon oleh hambamu dan rasulmu. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia kita minta dekat Allah segala kebaikan yang Nabi pohon kepada Allah, Allah bagi kat kita. Segala doa Nabi, segala kebaikan yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seisi dunia dan seisi akhirat. Apa saja Nabi minta, kita minta Allah bagi kat kita. Tu hebat doa ni. Sambung lagi, wa na'udzubika tu, dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan. Kita minta Allah lindung kita daripada segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya. Makna dia yang telah berlindung daripadanya, Nabi juga berlindung. Allah lindung Nabi daripada segala kejahatan. Segala kejahatan yang Allah lindung Nabi, Allah lindung kita. Tu maksud dia. Segala kejahatan yang Allah lindungi Nabi, Allah lindung kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat sangat doa ni. Tu paling pendek lah. Paling pendek. Nah? Makna dia paling panjang bawa semualah. Siapa nak masuk syurga Allah tu tengok rangkap yang 1, 2, 3. Muka surat 71. Lain yang ketiga. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Ni doa mohon syurga. Sebab tu kata Allahyarham Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ini doa borong. Siapa baca doa ni Allah bagi semua. Doa Nabi Allah bagi, syurga Allah bagi, kebaikan dunia akhirat Allah bagi. Allah bagi apa? Allah lindung daripada kejahatan dunia akhirat. Masya-Allah, tabarakallah, hebat. Jadi kita tengok mana tu yang baris ketiga, makna dia tengok. Baris yang ketiga buat kurungan sikit. Ni doa mohon syurga Allah. Okey, tengok makna dia baris yang 2, 4, 6, baris yang ke-6. Okey, makna di bawah tengok kira baris yang ke-6. Baris yang ke-6. Ada yang tak ada kitab lah. Itu tak beli semua ke cikgu? Oh, baru mai. Okey, baik. Okey, tengok. Tengok makna dia. Aku memohon kepadamu syurga. Ni kata doa mohon syurga Allah. Aku memohon kepadamu syurga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tiqad. Tu hebat. Inilah dinamakan doa kita minta syurga Allah. Nak masuk syurga tak? Nak masuk tak? Nak masuk, baca doa ni insya-Allah. Tak reti tengok dalam buku. Ustazah tak reti baca bahasa Arab, baca Melayu. Boleh tak baca Melayu? Boleh, tidak ada masalah. Tak reti lah bahasa Arab, kecil-kecil lah ustazah, tak nampak, tak apa. Tak payah baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Boleh tak? Boleh, Allah faham. Bacalah bahasa apa Allah faham. Mau dengan tak mau saja. Ni hari Jumaat ni. Baca nah, insya-Allah, terutama lagi selepas asar. Selepas asar sebelum tenggelam matahari mustajab doa. Nah, setiap hari Jumaat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tadi muka surat berapa ni tertutup dah.
107, 108 lah. Okey, baik. Kita sambung sikit je. 10:18. Jikalau engkau berniat bangun berbuat, muka surat 108, sambung sikit. Jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadat pada akhir malam, maka hendaklah engkau kemudiankan solat witir. Tadi Ustaz abang dah kan. Kalau kita niat nak bangun malam, maka hendaklah engkau kemudiankan solat witir itu pada waktu malam tu. Dinamai solat witir itu pada waktu solat tahajud. Kalau siapa nak bangunlah, akhirkan. Kerana solat pada akhir malam itu amat besar pahalanya. Kalau kita semayang witir di akhir malam selepas tahajud, amat besar pahalanya. Sama ada solat witir ataupun sunat mutlak, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, rakaatani yarka al-'abdu fi jawfil lailil akhir khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Rawahu Ibnu Nasr. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah pada tengah malam, sembahyang 2 rakaat saja, yang akhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Mana dia terlebih baik kalau kita sembahyang 2 rakaat tahajud pun, 2 rakaat witir pun. Tapi witir kena ganjil lah, 3 lah kan. Kalau kita buat tahajud 2 rakaat tu, maknanya dia ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita, nah, seisi dunia. Kelebihan seisi dunia Allah bagi kat kita. Allah permudahkan urusan kita. Nah, Allah makbul hajat kita. Apa saja permintaan kita, Allah akan berikan kepada kita. Sebab tu waktu sujud akhir kita baca firman Allah Ta'ala ni, ayat Al-Quran ni, jadikan doa yang masyhur. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Baca berapa kali? 3 kali dalam sujud akhir sembahyang tahajud. Mintalah. Nak apa? Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, ya Allah, sentiasa Engkau memberi hidayah dan petunjuk kepada aku, ahli keluarga aku, keturunan aku. Nah, kita minta kita ni sentiasa hidup dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. Kita berhenti kat situ dulu nah. Nanti insya-Allah kita sambung muka surat 108, 110, 21 dah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, nah kita nak tutup dengan doa selawat hari Jumaat. Ni dalam buku kitab Bekal Akhirat. Muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca khusus untuk hari Jumaat. Nah, selawat. Muka surat 50 kalau siapa ada. Buku Bekal Akhirat muka surat 50. Untuk khusus untuk hari Jumaat sajalah selawat ni. Nah, selawat hari Jumaat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam selawat ni kita sebut apa? Nah, di akhir selawat ni kita minta, ya Allah, himpunkan kami bersama keluarga Nabi di akhirat kelak. Jadikanlah kami daripada golongan orang yang mendapat syafaat Nabi. Hidupkan kami dalam sunnah Nabi. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan sampaikan kami kepada telaga Haudah. Kita minta Allah sampaikan kita ke telaga Haudah, telaga Kausar. Sebab apa? Telaga Kausar berada di mana? Di akhirat kelak. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berhampiran dengan telaga Kausar. Kita minta wa auridna Haudah, ya Allah, hampirkan kami, sampaikan kami kepada telaga Haudah, kepada telaga Kausar. Dan kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ni selawat Jumaat ni, kita dapat minum wasqina bi ka'sihi ghairu khazaya wala nadimin. Kita minta, ya Allah, bagi aku ni boleh minum air telaga Kausar dengan menggunakan gelas. Nah, apa tahu orang panggil gelas cawan lah, kaksun tu gelas yang diminum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin insya-Allah. Kita baca sama-sama. Ini kita baca Jumaat nah. Siapa ada boleh ikut, siapa tak ada amin nah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعث مقاما محمودا تزرف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة. اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم عزم برهانه وثقل ميزانه وأبلج هجته وارفع في أعلى المقربين درجته. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأهينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين آمين يا رب العالمين.